Kemudian Nabi pun tunjuk kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun waktu tu masih lagi kecil, berumur berapa belas tahun. Kemudian Sayyidina Ali pun duduk di tempat tidur Nabi. Nabi ambil rida dia ataupun selimut baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi selimutkan Sayyidina Ali. Kamu tidak akan ditimpa apa-apa kejahatan wahai Ali. Keliling rumah Nabi kesemua dah himpun. Nak keluar ke mana tuan? Ke depan ada orang, kanan kiri bukan 3 orang. Ada puluhan atau belasan orang paling kurang. Kesemuanya pahlawan Mekah yang gagah. Tunggu Nabi SAW untuk bunuh. Keliling rumah. Waktu ni tuan-tuan, seorang Rasul akan berhadapan di dalam hidupnya dengan ujian yang melepasi kewarasan akal dan melepasi asbab kehidupan. Dia melepasi asbab dan juga kewarasan akal. Nabi nak ke mana tuan-tuan? Nabi nak ke mana? Arahan untuk berhijrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat main ujian, rumah Nabi dikepung pada malam itu. Maka Nabi pilih untuk keluar daripada pintu depan, pintu utama, sambil menyerah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tak ada arah. Nabi tak minta Allah Ta'ala buat turun pasukan tentera dari kalangan malaikat. Nabi tak minta Allah SWT buat turun burak. Nabi tak minta Allah Ta'ala terbalikkan bumi Mekah ataupun rumah beliau ketika itu untuk beliau baginda diselamatkan. Nabi hanya mengajar umat, iaitulah kita, umat Nabi Muhammad, untuk hanya saja bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masa kita senang dan di masa kita susah. Ingat tuan, yang ni Nabi ajar. Maka Nabi pun daripada pintu depan, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Nabi pegang, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi pun buka pintu. Ayat tuan-tuan, Nabi pun buka pintu. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan bantuan kepada kekasihnya Muhammad SAW ketika itu. Kesemua yang ada ketika itu seolah-olah tidur. Jadi macam tidur. Tak ada seorang pun yang sedar. Ada yang tundukkan muka ke bawah. Tunduk, turun tu. Terus turun ke bawah, turun. Pegang senjata, tapi turun ke bawah. Dia pegang senjata tapi dia turun ke bawah. Itu disebutkan dalam kitab sirah. Nabi pun berjalan. Tuan-tuan bayangkan, di sini Nabi mengajarkan kepada saya dan kita semua satu akhlak, iaitulah kesemua yang datang ke rumah Rasulullah ketika itu untuk menangkap kau, untuk membunuh. Untuk membunuh. Tuan-tuan bayangkan ketika itu kita duduk di tempat Rasulullah, kita boleh melihat orang yang datang ke rumah kita dengan satu tujuan, bukan untuk tangkap, bukan untuk melukakan, tetapi kesemua puluhan yang datang itu untuk membunuh kita. Tiba-tiba duduk di depan kita dalam keadaan yang longlai, dalam keadaan tidak sedarkan diri. Apa kita nak buat? Allahu Akbar. Tuan-tuan, takkan nak tengok saja. Jentik telinga apa tuan-tuan? Jentik tu. Jentik telinga tak balik modal. Jentik telinga, dia bukan main nak tangkap, dia datang untuk membunuh. Allah gerakkan tentera dia. Allah pitamkan mereka, pengsankan mereka, tidurkan mereka. Duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi ajar? Nabi ajar umat ini, umat yang paling bertuah ini, ummah Muhammadiyah, untuk membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, apa dapat membalas kejahatan orang dengan kebaikan? Apa dapat? Jawapan dia, tuan-tuan, apabila Nabi membalas kejahatan orang itu dengan kebaikan, yang diperolehi oleh Rasulullah SAW ialah kesemua mereka itu peluk agama Islam. Kan tahun 8 Hijrah, lepas Nabi hijrah 8 tahun, Nabi datang ke Mekah membawa tentera. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk masuk kota Mekah dalam keadaan yang aman. Nabi pesan kepada tentera, jangan berlaku pertumpahan darah. Tuan-tuan, bila Nabi masuk dalam kota Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah, keseluruhan penduduk Mekah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hasilnya. Tapi nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan satu bayaran yang cukup mahal, iaitulah membalas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Dia lambat, tuan-tuan. Kaedah tu dia lambat. Dia bukan lepas 2 bulan, lepas 3 minggu. Dia makan tahun. Dakwah yang begitu dia makan tahun. Nabi, waktu Nabi tengok muka seorang-seorang yang datang untuk membunuh baginda. Nak bayang tengok. Tuan-tuan bayang suasana ketika tu bila Nabi buka pintu, semua jadi tertunduk kaku dan longlai. Nabi berjalan di hadapan setiap orang. Nabi tengok satu persatu dan Nabi kenal kerana mereka adalah penduduk Mekah. Nabi orang Mekah. Seorang-seorang Nabi tengok. Bahkan beberapa orang itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, barang amanah dia ada dalam rumah Nabi. Punya tak tahu malu, tuan. Orang jahat ni dia memang dia tak malu. No? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Barang amanah berharga tak rumah Nabi, datang nak bunuh Nabi. Tak malu. Kata para ulama dalam satu asar, Nabi ambil pasir, tuan-tuan, Nabi ambil pasir di bawah, Nabi letak sikit je di kepala. Sikit, bukan geram. Nabi letak sikit lah, supaya mereka tahu kesemua yang datang untuk membunuh Muhammad, bahawasanya sebentar tadi Muhammad lalu di depan batang hidung kalian, tetapi tidak seorang pun yang dicederakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, tuan-tuan baru dengar sejam cerita hijrah, dah timbul rasa nak sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru tahu akhlak Nabi. Sebab tu saya suruh mengaji sirah. Kalau tidak, orang sebut yang paling dekat dengan Rasulullah di padang mahsyar ialah mereka yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar hadis tu, kita kata, lepas tu kalau duduk dekat jadi apa? Tak ada apa, tak payah selawat. Kita tak tahu nilai melihat Rasulullah di mahsyar. Berada dekat dengan Rasulullah di mahsyar bermaksud melihat Rasulullah di mahsyar sebelum melangkah kaki masuk ke dalam syurga. Mahsyar bukan syurga, tuan-tuan. Mahsyar paling singkat kata para ulama, tak ada khilaf, tiada khilaf, paling singkat 50,000 tahun. Paling singkat. Tuan-tuan bayang hari ni 2020 ada 7 bilion orang. 2020 ada 7 bilion. Kesemua 7 bilion ni akan berdiri seorang demi seorang untuk ditimbang amalan dia. Kalau 7 bilion ni kita kata macam ni lah, tak payah sebut 60 tahun. 7 bilion ni seorang sehari je. Timbang amalan seorang sehari, maka 7 bilion ni ambil masa 7 bilion hari. Berdiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil.